Assalamualaikum semua, apa khabar? Untuk lori pickup yang agak ringkas di belakang saya ni, sila tontonkan sebuah video ulasan pandu uji yang antara paling ringkas saya pernah lakukan. Silakan. Ini dia Isuzu D-Max 1.9 Blue Power ATP. P untuk premium rasanya. Jadi tahun lepas saya ada buat satu macam imbasan sekali pandang lah untuk kereta ini. Dan saya sebutkan kalau ada ramai yang minat, saya buatkan ulasan penuh lah. Jadi ini dia, saya dah 4 hari memandunya. Tapi untuk juruk harga 115,000 ni, pesaing dia adalah Mitsubishi Triton AT Premium dan juga Ford Ranger 2.2 ya. Bukan yang 2.0 enjin baru, tapi 2.2. Apa yang ada pada kereta ni? Okey, ada yang kata rupa okey, boleh tahan banding dengan D-Max dulu-dulu. Okey, ada projektor LED, daytime running light pun ada. Selain daripada tu, mari kita tengok dengan lebih dekat. Di belakang ni tailgate pintu utama belakang ni. Dia ada macam Ford Ranger juga, ada torsion bar. Jadi dia jadi ringan lah. Nampak ni, agak ringan. Satu jari pun boleh kendalikan. Dan tambah pada tu, dia ada strut gas di situ, nampak. Jadi dia akan melembutkan dia punya kadar turun pintu tu. Ada cushion sikit. Yang ini saya tak pasti adakah standard atau tambahan. Dia gelongso lah. Yang ini kita tolak sikit contohnya. Oh, keras dah ketat. Okey. Dan kita boleh tarik. Boleh tarik sampai ke ujung. Jadi mudahlah untuk letakkan barang agar kita tak perlu panjat masuk ke dalam. Itu dia. Dan kita simpan balik. Okey. Sekali lagi nak naikkan agak mudah, memang ujung jari sajalah. Itu dia. Bahagian dalam pula. Sebelum kita nak bahagian dalam, nampak ni adalah sikit kosmetik yang menarik, termasuk antena sirip jerung. Bahagian dalam, okey, sini ada keyless entry. Dan keyless entry dia sentuh saja bahagian dalam ni, dia buka. Tapi nak kunci, kita tekan butang ni. Ada auto power mirror, sentuh macam tu, boleh buka. Dalam kita nampak okey lah. Ada kemasan yang agak menarik pada kerusi dengan jahitan. Tapi keseluruhannya D-Max lah kan. Nampaklah dia bukanlah kategori lori pickup mewah atau premium. Dekat situ nampak, dekat tempat airbag ni ada juga kemasan. Ini lembut, sini lembut, sini tak. Sini tak plastik. Ini masih ada D-Max punya fitur. Ni kena tekan lembut-lembut, tapi kadang susah buka. Dan sekali lagi cakap kemasan tu, ini pun ada 2 aras untuk dia punya glove compartment. Selain pada tu, agak asas dekat sini. Ni kunci rumah saya. Dan mari kita nyalakan enjin. Tutup pintu. Keyless entry dan keyless go. Dekat tengah ni ada paparan digital. Kiri kanan tetap analog. Sini ada kawalan sikit untuk audio. Dan nampak ni sistem Android dengan navigasi. Jujur cakap, navigasi tu kami tak betul-betul cuba. Dan sistem Android ni agak cantik lah. Lambat sikit nak loading, tapi macam anak saya selalu cakap dekat saya, loading lah ayah ni. Tapi dia sebenarnya agak cantik. Nampak tu, agak kemas. Dan your data isn't back. Dia biasalah sistem Android, kalau kita nak clearkan sikit dia punya app, dekat situ macam biasa kita clearkan semua. Kena clear selalu juga. Kalau dah buka macam-macam tu, kadang dia jam.
Okey. Agak baik kalau on wifi. Macam contoh di sini, on wifi boleh tengok YouTube dekat sini. Sambil berjalan pun dia boleh mainkan YouTube. Jadi bolehlah hotspot kepada alat peranti anda. Akan tetapi tiada langsung sebarang kawalan kenderaan daripada sistem ini. Hanya macam tablet lah dia tampal kat sini. Jadi segala kawalan kenderaan sepatutnya kat sini, tapi tak ada juga. Yang ada ni paparan meter ni hanya melalui butang di sini, atau butang di sini boleh ke kiri dan ke kanan di sini. Tapi butang ni sama je lah fungsi kiri kanan pun. Dia hanya mengawal nak ke kiri. Jadi kalau saya tekan butang belah sini, dia ke kanan. Itu sahaja. Nak reset, tekanlah butang lama-lama. Itu fungsi yang ada. Tapi bagus, fungsi yang ada ni cukup lah untuk kita rancangkan perjalanan kita, melihatkan penggunaan bahan api dan sebagainya. Dekat sinilah kita boleh kacau customize. Contoh, ok, tekan lama-lama, message, fuel consumption, vehicle image, and tekan lama sikit, illumination mode dan sebagainya. Kena tekan belah sini pula untuk naik atas. Ada kalender service unit. Itu sajalah kawalan dia. Lain pada itu, kereta ni agak ringkas. Ada pacuan 4 roda dengan transmisi 6 kelajuan. Bolehlah ada plus minus sini. Tak ada pedal di steering. Dan pacuannya dekat sini mudah saja. Boleh main pulas-pulas selamba. Tolak ke bawah untuk 4L. Tolak balik. Ya, agak mudah. Jadi penggunaan bahan api, itu yang orang ramai nak tahu. Mari kita lihat macam mana nak keluar ni. Dia tekan lama-lama, and ok. Kita dah jalan, berapa jauh dah kita jalan? 362 km dengan purata kelajuan 41 km sejam. Okeylah, kegunaan bandar ada juga, masuk highway sikit-sikit. Dan average 8.5 liter per 100 km. Sekitar 11 lebih lah kilometer per liter. Jadi, bagus sangat ke kalau setakat macam tu? Saya rasa macam biasa je. Macam mana orang cakap D-Max ni betul-betul jalan jauh? Kalau nak jawapan dia, kejap, tengok belakang ni. Itu kerusi dia. Malang sekali tiada corong pendingin hawa di belakang. Jadi walaupun kerusi ni elok, empuk, ruang pun cukup, tapi tiada kemudahan lain lah. Kejap. Apa ni? Live surround sound. Wah, ada speaker kat bumbung ke? Tapi jujur cakap, tak adalah gempak mana dia punya sound system ni kan. Kualiti bunyi dia. Ni, balik kepada sini. Kenapa ramai cakap betul-betul bagus penyematan bahan apinya adalah kita tengok range. Mana range? Dah jalan 360 km, dia kata range masih 540. Yang ni sebenarnya anggaran yang agak optimis lah. Jadi bila kita dah lama lagi jalan, dia range tu akan turun. Mari kita tengok belakang kejap. Tapi jujur kata, kalau kita jalan di kawasan luar bandar pada kelajuan sekitar 90-100 km sejam, memang sangat jimat lah. Boleh dapat lah 15, 16, 17 km per liter. Dekat belakang ni, seperti saya cakap, tak ada corong pendingin hawa. Kalau macam Triton, ada dekat atas ni, siap corong. Yang ni tak ada apa, setakat letak botol cawan situ dan satu USB. Dekat depan ada satu 12 volt dan satu USB juga. Lagi satu adalah USB tapi yang untuk hubungkan kepada sistem multimedia. Di pintu ni ada lagi satu tempat letak cawan, dan itu je lah. Jadi apakah tarikan utama Isuzu D-Max ni? Enjin pun paling kecil kapasitinya 1.9 berbanding dengan lawan-lawannya yang lain. Ford Ranger sekurang-kurangnya 2.2 kan. Dan kuasa pun paling rendah, hanya 350 Nm torque dan 148 kuasa kuda. Weh, dahsyat tengok ni kereta ni. Betul belasah hanya bawa entah ke mana, entah nampak tu. Lumpur naik sampai sana.
Jadi lumpur ini juga yang melambangkan apa kelebihan kereta ini. Gaya pemanduannya gaya pemanduannya malas. Tapi tenang. So dia tenang, malas. Enjin dia tu sebenarnya agak lancar, dengan transmisinya pun lembut. Tapi memang tak rancak lah. Memang tak rancak. Rasa relax je bawa dia. Dan ia tetap ketara rasa seperti lori pickup. Macam setengah lawan-lawan dia dah rasa bawa macam SUV. Yang ni tetap rasa macam lori pickup. Tapi karakter ataupun perwatakan sebegitu itu yang orang betul-betul carikan dalam Isuzu D-Max ni. Dia tetap lori pickup sejati. Jadi walaupun dah dicomelkan sekarang, tapi watak dia tu dan ketahanan serta kemudahan penyelenggaraan tu yang orang cari. Adakah cukup ciri-ciri modennya dan kelengkapan kemudahan dalaman untuk kegunaan harian di bandaraya? Saya rasa dah cukup lah. Memang cukup lah. Para serupa pun macam dah boleh bawa sembang lah kata orang. Tapi kunci utama populariti Isuzu D-Max ni adalah ia tetap lori pickup sejati. Sama ada itu keinginan anda atau tidak, terpulanglah. Tapi kalau nak cari lori paling canggih, berciri-ciri serba moden yang terkini, ataupun pemanduan yang begitu rancak ataupun empuk seperti SUV, ini bukan lori pickup untuk anda. Baiklah, sampai sini saja ulasan pandu uji Isuzu D-Max 1.9 ATP. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah.